Dalam Selamat Pagi Malaysia, pagi ini kita ingin ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada Datuk Hishamuddin Hashim yang merupakan Setiausaha Agung untuk Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Sedunia MHO. Datuk, seperti yang Terence dan saya telah berikan sedikit pengenalan awal tadi. Kalau sering kita dengarkan, if it's too good to be true, it's not true. Kalau terlalu indah perkabarannya, barangkali itu sebenarnya tidak seperti yang dijanjikan. Dan situasi ini malangnya kita tidak nampak pada awalnya. Hanya kita akan ketahui bila seorang itu telah cuba mendapatkan pertolongan dan waktu itu baru kesedaran tentang situasi ini berlaku. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya Datuk mungkin boleh kongsikan dengan para penonton sebagai permulaannya, apa antara tanda-tanda awal red flag ataupun MO yang mereka lakukan untuk mendapatkan memberikan tawaran sebegini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemanusiaan. Salam. Apabila kita bercakap mengenai scam ataupun penipuan kerja ni, sebenarnya dia mempunyai pelbagai modus operandi. Ya. Tetapi sebelum saya nak pergi pada modus operandi, saya ingin memberikan satu penjelasan yang lebih tepat. Ya. Ramai orang dia menggunakan perkataan skim penipuan kerja. Sebenarnya sindiket ini sebenarnya terlibat dalam jenayah yang lebih kompleks. Dia bukan hanya membuat penipuan kerja. Dia datang dengan satu jenayah yang kompleks yang mana mereka menipu orang untuk mengajak, mempelawa orang untuk melakukan satu pekerjaan. Kemudian mereka mengurung. Setelah mereka mengurung, mereka memperdagangkan. Setelah itu mereka memaksa dan mereka melakukan satu jenayah kekerasan kepada mangsa yang ada. Sebab itulah kenapa kita perlu melihat perkara ini. Sebab sebelum ini banyak daripada pihak berkuasa mengklasifikasikan isu ini adalah satu jenayah komersial semata-mata. Penipuan kerja. Sebenarnya ia sangat berat. Ia bukan hanya penipuan kerja. Ia sebenarnya adalah satu pemerdagangan manusia yang begitu kompleks yang melibatkan sindiket antarabangsa yang dipusatkan kepada beberapa negara tertentu seperti Myanmar, Cambodia dan Laos. Jadi sebab itulah dia mempunyai pelbagai MO. Ada yang datang melalui mereka dipelawa oleh kawan mereka. Ada yang datang melalui mereka menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga WeChat untuk memberikan tawaran-tawaran yang lumayan seperti pendapatan gaji yang sebanyak 1,500. Baru-baru ini kita dapat tahu bahawa ada lebih kurang 5 orang rakyat Johor yang 2 daripadanya telah diselamatkan yang telah ditipu untuk bekerja di Singapura. Sebenarnya ramai lagi itu adalah kes yang telah didedahkan. Kita dapati ada kes yang mereka ditipu untuk bekerja di Bangkok. Ada yang ditipu untuk bekerja di Dubai. Kemudian mereka dibawa ke Bangkok sebagai transit. Kemudian akhirnya mereka dibawa masuk ke Myanmar. Cuma isu ini pada tahun 2022 boleh dikatakan sebagai satu isu yang sangat kira banyak orang nak tahu, isu nasional, tetapi akhirnya pada tahun 2023 ini nampak semakin slow down, macam kurang. Cuma kita hari ini nak highlightkan bahawa sebenarnya jumlah yang berjaya diselamatkan ini adalah kecil. Masih ramai lagi yang masih terperangkap, khususnya di negara seperti Myanmar. Apa yang dikongsikan oleh mangsa yang berjaya diselamatkan kepada pihak berkuasa dan juga pihak MHO setelah berinteraksi dengan mereka, bagaimana mereka dapat lepas daripada belenggu tersebut? Okey. Sebenarnya kan, untuk masuk dan terperangkap di sana amat mudah. Mereka ditipu dengan janji-janji yang manis. Untuk melepaskan diri itu satu perkara yang amat sukar. Saya boleh bahagikan kepada 3 negara. Apabila pada tahun 2022 kita dapati ada 3 negara yang terlibat secara langsung dalam aktiviti penipuan kerja aka pemerdagangan manusia ni lah. Negara seperti Laos, Cambodia dan juga negara seperti Myanmar. Pada tahun 2022 apabila pihak NGO, pihak kerajaan beri tekanan pada negara-negara terbabit. Akhirnya kita dapati negara seperti Laos dan negara seperti Cambodia, mereka telah mewujudkan satu task force yang mana mereka memberikan tekanan kepada sindiket dan penguatkuasa di negara-negara terbabit bekerjasama dengan kedutaan Malaysia untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Malangnya, ada satu negara lagi yang masih lagi kurang memberikan respon yang positif untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Negara itu adalah negara Myanmar. Sebenarnya saya ingin mendedahkan hari ini adalah dikala kita semua merasakan bahawa seolah-olah isu ini adalah isu yang telah tenang dan isu ini telah seolah-olah berakhir, sebenarnya masih belum berakhir. Kita hari ini menerima lebih banyak aduan khususnya di Myanmar. Ya, saya terima bahawa negara seperti Cambodia dan Laos
kita boleh katakan bahawa kita mempunyai jalan penyelesaian. Kenapa? Kerana adanya penglibatan pihak berkuasa negara terbabit dalam membantu kedutaan Malaysia untuk menyelamatkan rakyat Malaysia di negara seperti Laos dan Cambodia. Malangnya di negara Myanmar. Untuk saya nak berkongsi, Myanmar ni dia agak kompleks. Pertama kerana kita tidak mempunyai hubungan yang begitu baik dengan Myanmar. Setelah berlakunya kerajaan junta tentera telah mengambil alih daripada kerajaan yang sebelum ini. Malang dan juga di kawasan-kawasan terbabit seperti Myawaddy, Tai Chi Lek, negara kawasan-kawasan terbabit adalah kawasan-kawasan yang berada di wilayah yang mereka sebenarnya adalah seperti tentera pemberontak. Dan mereka tidak bekerjasama dengan kerajaan Myanmar, apatah lagi kerajaan Malaysia. Jadi kita mempunyai ramai orang, yang ramai lagi rakyat Malaysia yang masih lagi terperangkap di sana. Dan kita sehingga hari ini kita menerima panggilan daripada keluarga mangsa. Kita menerima panggilan daripada mangsa secara langsung. Merayu pagi ini saya menerima panggilan merayu, menangis kepada saya. Menangis minta tolong bagaimana mereka dah tak tahan lagi dah berada di sana. Ada mereka dikurung, tak diberi makan, ada yang sampai dipukul dengan kabel, dan ada yang sampai tahap dia bagi tahu perkataan kat saya, dia kata kat saya, kalau tidak ada orang menyelamatkan mereka, kemungkinan mereka nak membunuh diri. Kerana tidak tahan lagi penyiasaan. Sebab itulah hari ini kenapa kita datang hari ini adalah kita ingin dedahkan kepada rakyat Malaysia. Kita ingin memberikan maklumat ini secara terbuka kepada khususnya kerajaan Malaysia. Apa yang kita lakukan adalah, saya menerima hakikat bahawa pada peringkat awal kita ingat ke misi menyelamat itu agak senang. Kerana kita cuba bayangkan respon yang berlaku di Cambodia dan juga Laos akan berlaku juga di Myanmar. Malah yang tidak ada. Hingga hari ini Myanmar seolah-olah sindiket yang beroperasi di Myanmar seolah-olah tidak mengendahkan langsung usaha-usaha daripada kita, tidak mengendah langsung urut rayuan pada kita, meskipun kita sendiri telah menghantar memorandum bantahan kepada kedutaan Myanmar. Malangnya masih lagi tempat-tempat terbabit seperti Myawaddy dan Tai Chi Lek menjadi tempat pemerdagangan manusia, tempat di mana rakyat Malaysia dikurung, diseksa, dipukul, diancam keselamatan, dan mereka masih lagi berada di tahap yang begitu menyedihkan. Dan kita hari ini perlu melakukan sesuatu. Saya ingin memberikan beberapa cadangan. Kesempatan yang ada ini saya memberikan cadangan. Sekiranya Malaysia tidak mempunyai kaedah ataupun mekanisme untuk berinteraksi dengan negara Myanmar, sama ada melalui medium ASEAN ataupun melalui polis ASEAN Pol, mungkin kita perlu menggunakan kaedah alternatif seperti menggunakan negara-negara ketiga seperti China ataupun Thailand yang mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Myanmar untuk menjadi juru cakap ataupun juru runding bagi membebaskan rakyat Malaysia yang masih lagi terperangkap di Myanmar. Kalau kita tidak melakukan demikian, kita hanya menggunakan kaedah yang biasa seperti kaedah rundingan platform-platform yang sedia ada, ternyata bahawa kaedah itu saya katakan tidak begitu positif. Boleh dikatakan gagal. Kerana kita telah mencuba tetapi gagal untuk nak membawa pulang rakyat Malaysia. Jadi saya ingin meminta kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Luar Negeri, mewakili keluarga-keluarga mangsa. Saya bukan bercakap ni atas kapasiti saya. Saya bercakap atas kapasiti mangsa yang struggling kat sana, yang terseksa sana, yang menderita di sana, dan juga ibu-ibu mangsa yang masih lagi menghubungi kita merayu, hari demi hari merayu, sehingga kita pun dah tak tahu nak jawab macam mana. Jadi kita tak boleh tunggu di sini. Kalau kita ingat penantian ini mungkin akan menjadikan satu tragedi yang lebih buruk. Sehingga bila kita nak tunggu? Kita nak tunggu sehingga setiap nyawa yang ada ini telah berakhir dengan kematian, ataupun kita perlu melakukan sesuatu. Yalah, sebab bila kita lihat cara mereka mengendalikan krisis dalaman negara sendiri pun salah indah tak indah, apatah lagi ia melibatkan negara yang lain. Untuk mengelakkan lebih ramai yang terpedaya, Datuk, bagaimana sebenarnya tawaran pekerjaan ini diiklankan kepada warga masyarakat? Okey, dia mempunyai beberapa kaedah. Antaranya yang pertama adalah mereka menggunakan media sosial. Media sosial ni of course lah. Cuma kita boleh katakan sejauh mana kita ceritalah macam mana menggunakan media sosial ataupun
elemen-elemen periklanan, tetap akan ada juga yang bolos, yang terlepas, yang pergi. Saya boleh katakan, walaupun kita boleh kata tahun 2022, kita berkempen secara, boleh katakan kempen besar-besaran supaya jangan ada orang yang terlibat, tetap ada lagi pada di hujung-hujung tahun Disember, saya tengok ada lagi kemasukan baru rakyat Malaysia yang telah masuk ke Myanmar. Mereka menggunakan media sosial. Sebab itu saya kata, sejauh mana berlaku hebahan yang ada, kehebahan itu tidak boleh menjamin 100% sampai kepada rakyat Malaysia. Sebab itu perlu ada kawalan-kawalan tertentu, juga perlu ada usaha-usaha yang lebih kuat untuk memberi tekanan kepada pusat yang ada. Hingga hari ini kita dapati bahawa bukan hanya media sosial, terdapat juga ejen-ejen tempatan. Ejen-ejen yang didalangi oleh rakyat tempatan. Saya ingin berkongsi bagaimana saya pernah melakukan satu usaha untuk memberi tekanan kepada ejen-ejen yang membawa ke sana. Saya memberi ancaman kepada mereka, ancaman yang mengikut undang lah. Ancamannya sekiranya mana-mana ejen-ejen yang kita terima maklumat bahawa mereka merekrut orang-orang Malaysia bawa pergi ke sana, bawa pergi ke Myanmar, kita akan memviralkan muka mereka. Supaya ini dapat menakut-nakutkan mereka. Sebab itulah perlu ada hebahan, perlu ada memberi kesedaran melalui media sosial, melalui media perdana, supaya rakyat Malaysia tidak tertipu dengan sindiket penipuan yang akan berakhir dengan pemerdagangan manusia. Tetapi perlu juga ada kawalan dan juga perlu ada satu tekanan yang kuat kepada kawasan ataupun tempat yang menjadi tempat pemerdagangan manusia. Selagi mana adanya tempat-tempat seperti negara di kawasan-kawasan di Miyawadi dan Tachilik ini, selagi itulah tetap akan ada proses rekrutmen untuk membawa rakyat Malaysia sampai di sana, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sebab itulah saya hari ini datang hari ini untuk merayu kepada semua pihak. Pertama, daripada pihak-pihak NGO, beri kesedaran. Ibu bapa, beri kawalan, jaga anak-anak. Jangan sampai anak-anak tiba-tiba dengar cerita. Ada kes yang mana dia bagi tahu dekat mak dia, dia nak pergi kerja di Australia. Mak dia pun izin dia untuk pergi kerja di Australia. Malangnya sampai di Myanmar. Sebab itulah, cek anak masing-masing. Jangan senang terpercaya dengan anak-anak. Dan juga pemuda-pemudi kita ni, jangan mudah percaya dengan apa-apa tawaran Australia lah, Dubai lah. Anda mungkin juga semak dulu syarikat-syarikat berkenaan, dan kalau boleh semak dulu agensi-agensi yang ingin membawa masuk. Adakah agensi-agensi itu telah dikawal selia oleh kerajaan, berdaftar dengan kerajaan atau tidak. Kadang-kadang agensi-agensi persendirian yang tidak berlesen ni, kadang-kadang dia tidak mempunyai obligasi ataupun tanggungjawab dari sudut undang-undang yang boleh mereka senang-senang saja akhirnya berakhir membawa mangsa-mangsa ini masuk ke negara seperti Myanmar ni. Dan memandang kehadapan ini, selain daripada gesaan yang barangkali boleh dibuat kepada negara-negara yang punya hubungan diplomatik yang lebih baik, tapi bagi pihak negara kita juga, apa lagi, Datuk, yang kita boleh buat? Okey, saya ingin meminta kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang pertama, kita perlu memberikan sedikit sokongan dari sudut kewangan kepada kedutaan-kedutaan Malaysia di negara terbabit. Saya telah bercakap ini pada tahun 2022 sebelum pilihan raya kepada Perdana Menteri yang lama, perlu ada bajet khas, bukan kepada kita, kepada kedutaan negara-negara terbabit. Kerana misi menyelamat ini memerlukan wang. Antara isu-isunya adalah baru-baru ini kita dapat bagaimana mangsa yang telah diselamatkan di Laos dah diselamatkan pula tak dapat dibawa pulang kerana tidak ada kos-kos tertentu. Antara kos-kos yang perlu digunakan untuk dibiayai adalah kos seperti kos penginapan dia. Sebab dia kalau dia lepas, dia dibebaskan, bukan dia boleh balik terus. Kita kena ada immigration clearance, kena ada police clearance. Jadi dia kena ambil masa. Jadi ketika masa yang ada tu, kena ada kos hotel, kos makanan dan kos pembayaran compound. Saya pernah bercakap dengan satu mangsa ni, kenapalah saya marah dia, kenapa you tak suruh family you untuk bayar kos-kos ni? Saya nak berkongsi, tidak semua orang mempunyai kehidupan yang sama seperti kita. Individu ini merupakan seorang anak yatim, tidak mempunyai ibu dan bapa. Dan saya tanya dia, kenapa tidak ada orang membuat laporan polis di kalangan keluarga? Dia tidak ada sesiapa. Tidak semua orang mempunyai nasib yang baik seperti mana yang kita ada. Kalau ada ahli keluarga pun tak tentu lagi mereka ada duit untuk membantu menampung. Jadi perlu ada peruntukan khas bagi
Bayangkanlah individu ini telah diselamatkan 3 bulan yang lalu. Masih lagi di sana kerana tidak ada pembiayaan untuk membayar kos overstay dia, kos untuk clearance dokumen dia, kos untuk hotel dia yang telah tertunggak. Jadi sebab itulah kita tidak boleh tak boleh nak menyalahkan mana-mana pihak. Saya pernah sebelum ni saya sendiri mempertikaikan pegawai konsulat. Saya rasa bersalah sampai hari ini. Saya cakap, kenapa lah Encik, saya tak mau sebut nama lah. Kenapa kamu tak tolong orang ni? Kamu ni kerja dengan kedutaan. Dia kata kat saya dah pakai duit lebih kurang 10,000 duit gaji saya. Duit poket dia. Untuk membantu secara pribadi. Sebab itulah saya minta, saya bercakap hari ini bukan atas arahan daripada mereka. Saya bercakap perlu ada satu peruntukan khas bagi menyelamat rakyat Malaysia yang berada di Cambodia, Laos dan Myanmar. Percayalah, masih ramai lagi yang berada di sana. Dan kita perlukan keuangan yang tertentu kepada kedutaan-kedutaan kita. Supaya mereka boleh melincinkan, dapat menyelamatkan dengan lebih efektif. Kita tidak mahu rakyat Malaysia yang berjaya diselamatkan gagal dibawa pulang semata-mata kerana tidak mampu untuk membayar cost overstay. Ini bukan kes overstay yang biasa. Ini adalah mangsa pemerdagangan manusia. Sebagai sebuah negara yang prihatin kepada rakyatnya. Saya rasa sudah sampai masanya saya mencadangkan kepada kerajaan Malaysia untuk meluluskan satu kulusan khas kepada kedutaan-kedutaan di negara-negara yang berisiko ini bagi aktiviti untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Sangat penting, satu kesedaran yang sangat penting. Terima kasih Datuk kerana sedia bersama kami pagi ini. Sangat merisaukan, sangat mendukacitakan, tapi seperti apa yang Datuk sendiri telah alami dan telah pun ajukan, diharapkan selepas ini ada pengharapan yang lebih baik untuk mereka yang berada di sana, dan juga seperti Datuk sebutkan kepada ibu bapa, pastikan pantau anak-anak kita sebelum dapat suatu tawaran itu, kaji sehabis-habisnya sebelum menerima suatu tawaran kerja. Terima kasih Datuk. Saya pasti kita akan sambung lagi perbincangan ini pada siri yang lain. Kita berehat seketika, kita ingin